Assalamualaikum dan salam sejahtera buat pendengar ini cerita kita. Okey, hari ini kita nak baca sikit satu kisah seram yang ditulis oleh Y Hen. Okey, ini ditulis oleh Y Hen. Okey, ini saya baca dalam page Wattpad. Boleh search kalau siapa-siapa yang nak baca sendiri, boleh ke laman web ni lah, wattpad.com. Okey, kisah ni bertajuk Kisah Si Makhluk. Ini adalah koleksi kisah seram lah. Okey, seram. Kisah benar Ustaz saksikan hantu raya jilat jilat air mayat tuannya. Okey. Sebagai seorang manusia, juga sebagai hamba Allah, kita amat ditegah sama sekali untuk menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah, dosa syirik adalah doa yang tidak akan diampunkan oleh Allah. Okey, dia salah tulis. Mungkin dia dah cakap syirik adalah dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah. Ini adalah dosa syirik. Melayukini.net ingin berkongsi dengan anda semua tentang satu kisah di mana seorang ustaz menyaksikan dengan mata kepala dirinya sendiri satu lembaga sedang asyik menjilat air mandian mayat di sebuah sudut di dalam sebuah rumah yang baru saja tuannya meninggal dunia. Apakah sebenarnya yang terjadi? Kisah ini diceritakan oleh Ustaz Abdul Aziz kepada Johan Iskandar, wartawan, mengenai seorang nelayan yang gara-gara membelah hantu raya bertujuan membantu setiap pekerjaan hariannya ke laut menangkap ikan sebelum ditimpa penyakit misteri yang berbulan-bulan ditanggung sehingga menghembuskan nafas terakhir di sisi keluarganya. Suasana sedih melanda keluarga arwah Wak Kejo setelah mengalami sakit misteri berbulan-bulan. Akhirnya Wak Kejo menghembus nafas terakhir. Keperitan yang ditanggung Wak Kejo semasa nazak memberi keinsafan kepada isterinya, Tija serta 3 anak bujang lelakinya, Samad, Seman dan Saiful. Menurut penduduk kampung, arwah Wak Kejo cukup gagah dan masih tegap seperti orang muda walaupun usianya yang sudah mencapai 80-an. Setiap hari Wak Kejo tidak pernah mengeluh apabila melakukan kerja hariannya ke laut menangkap ikan. Kalau dilihat dari segi kerja Wak Kejo, orang muda pun tidak mampu melakukan sepertinya. Tetapi bagi Wak Kejo, kerja berat menarik pukat bersendirian tidak pernah membuatkannya sakit atau letih. Begitu juga dengan selera Wak Kejo membuatkan isterinya merasa hairan. Selalunya pada usia seperti Wak Kejo, orang lain sudah kehilangan selera makan dan nafsu seks. Tetapi berbeza dengan Wak Kejo yang selalu bertenaga dan berselera besar, isterinya pula menyangka suaminya cukup sihat dan kuat kerana mengamalkan ubat akar kayu. Oleh kerana kekuatan yang luar biasa, Wak Kejo menjadi buah mulut penduduk kampung yang memuji dan kagum dengan kehebatannya. Kerjanya di laut, dia sangat kuat. Biasanya dia hanya bersendirian melakukan kerja sebagai seorang nelayan. Subuh lagi dia sudah keluar ke laut dan sekitar jam 8 pagi dia sudah pulang membawa banyak hasil laut yang cukup berbaloi untuk keluarganya. Oleh kerana ketiga-tiga anaknya bekerja di bandar, Wak Kejo melakukan semua kerja itu seorang diri walaupun ramai yang meragui kemampuannya. Walaupun gagah mana, takdir tidak boleh dielak. Akhirnya Wak Kejo jatuh sakit secara mengejut. Peliknya, dia tidak menghadapi sebarang penyakit seperti darah tinggi, kencing manis maupun buah pinggang. Sakit yang dialami cukup menyiksanya sehingga dia terbaring kaku di atas katil. Walaupun sakit, seleranya tetap sama seperti dulu. Selalunya rutin makan Wak Kejo ialah nasi bersama seekor ayam bakar. Sebaik saja makanan itu dihidangkan kepadanya, sekelip mata saja Wak Kejo boleh habiskan seperti orang sedang lapar sangat. Dia selalu merengek meminta makanan walaupun baru sebentar tadi sudah dihidangkan kepadanya.
Isterinya cukup hairan dengan sikap suaminya yang luar biasa itu. Sepanjang hidup bersama Wak Kejo, belum pernah dia melihat suaminya melantak semua makanan itu dalam masa yang singkat. Semakin hari penyakit semakin parah. Setiap hari ada saja penduduk kampung datang ke rumahnya melawat dan membaca Yasin. Setiap kali dibaca Yasin, Wak Kejo akan meraung kepanasan. Beberapa orang doktor pernah datang ke rumah Wak Kejo untuk merawat penyakitnya. Namun selepas diperiksa, mereka berkata Wak Kejo tidak mengalami sebarang penyakit. Mereka percaya Wak Kejo mengalami penyakit tua. Semakin hari mukanya semakin pucat dan hitam, seperti kepanasan cukup menggerunkan. Isteri dan anak-anaknya tidak sanggup melihat penderitaan yang dialami Wak Kejo. Akhirnya mereka memanggil Ustaz Aziz yang tinggal di kampung seberang untuk membantu masalah itu. Dan berapa lama Wak Kejo sakit, Mak Tijah? Tanya Ustaz Aziz yang duduk di sebelah suaminya. Adalah 5 bulan, balasnya sayu. Masya Allah, ucapnya perlahan. Sambil menggeleng kepala melihat wajah Wak Kejo, Ustaz Aziz kemudiannya membaca sesuatu sambil menyentuh dahi Wak Kejo perlahan-lahan. Dia membaca beberapa surah untuk meringankan kesakitan Wak Kejo. Jangan sentuh aku, panas, jerit Wak Kejo. Sebaik saja Ustaz Aziz menyentuh dahinya buat kali ketiga. Beberapa orang penduduk kampung sedang membaca Yasin dan ada yang sedang duduk di ruang tamu rumah Wak Kejo tersentak mendengar jeritan Wak Kejo. Walaupun Wak Kejo kelihatan nazak, tapi suaranya amat kuat bertenaga. Ustaz Aziz dapat merasakan kelainan suara itu yang dianggap bukan suara Wak Kejo. Ustaz Aziz terus membaca ayat Al-Quran dengan diikuti bacaan Yasin oleh penduduk kampung. Keadaan Wak Kejo semakin gelisah. Dia cuba meronta ke kiri dan ke kanan seperti kesakitan. Selama sejam Wak Kejo meronta dan meraung kepanasan. Dia beberapa kali meminta air untuk minum kerana terasa badannya terlalu panas. Akhirnya tanpa disedari Wak Kejo menghembuskan nafas terakhir. Tiba-tiba saja badannya yang gempal bertukar menjadi kurus kering seperti sudah lama meninggal dunia. Mak Tijah, Wak Kejo sudah meninggal dunia. Pergilah panggil tukang mandi mayat segera. Jangan lengah-lengahkan lagi. Mayat arwah perlu dikebumikan segera, kata Ustaz Aziz tenang. Sementara menunggu tukang mandi mayat tiba, mereka membiarkan jenazah arwah Wak Kejo di ruang tamu rumah itu. Memandangkan hampir masuk waktu Isya, semua tetamu kemudiannya turun dari rumah ke surau tidak jauh dari situ untuk solat Isya. Selepas solat Isya, jenazah Wak Kejo dimandikan dan dikapan. Jenazah arwah kemudian dikebumikan di tanah perkuburan Islam di hujung kampung pada malam tersebut. Selesai kebumian, pada malam itu tinggallah Mak Teja, 3 orang anak dan beberapa orang ahli keluarganya. Kerana letih, kebanyakannya mereka tertidur. Tidak beberapa lama kemudian, Mak Teja terdengar bunyi seperti sesuatu menyusul di bawah rumahnya, tempat arwah Wak Kejo dimandikan tadi. Pada mulanya, Mak Teja ingatkan kucing. Bagaimanapun bunyi itu semakin kuat seperti sesuatu sedang menjilat air. Mak Teja cuba memberanikan diri turun ke bawah rumah sambil membawa lampu picit. Sebaik saja dia menyuluh ke arah bunyi suara itu, Mak Teja terkejut apabila melihat sesusuk tubuh manusia tinggal rangka menyerupai suaminya sedang menjilat air mayat. Mak Teja mula rasa takut. Bulu rumahnya tegak berdiri, namun dia masih menyuluh ke arah lembaga itu dengan berani. Lembaga itu sedang berlutut di bawah rumah. Pada mulanya Mak Teja cuba merahsiakan perkara itu kepada sesiapa, walaupun keluarga terdekat, tetapi kerana takut perkara itu berulang kembali dan dia menceritakan perkara itu kepada Ustaz Aziz sahaja pada keesokannya. Ustaz Aziz bersetuju membantu Mak Teja dan berjanji akan datang ke rumahnya pada lewat malam. Seperti mana yang dijanjikan, Ustaz Aziz melihat sendiri lembaga seperti arwah Wak Kejo sedang menjilat-jilat air mayatnya bagai kehausan. Ustaz Aziz kemudiannya segera membaca ayat kursi dan secepat kilat lembaga itu hilang dari pandangan mereka. Sejak peristiwa itu, lembaga Wak Kejo tidak lagi pulang ke rumahnya.
Setelah diselidik latar belakang arwah Wak Kejo, rupanya selama ini arwah Wak Kejo ada membelah hantu raya untuk membuat dia kelihatan muda dan kuat tanpa perlu diketahui isteri serta anak-anaknya. Setiap kerja yang dilakukan Wak Kejo semuanya dibantu oleh hantu raya itu. Kerana itulah dia lebih suka bersendirian pergi menangkap ikan kerana bertemankan hantu raya yang dibelahnya itu. Kejadian serupa ini banyak berlaku di mana-mana apabila individu tertentu bersekongkol dengan jin atau syaitan. Perkara ini haruslah menjadi pengajaran kepada kita semua supaya dapat menghindarkan diri dari kejadian yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahalazim. Inilah iktibar daripada kisah orang yang membelah hantu raya. Jadi kisah ni saya pun tak pasti kejadian dia bila, tapi agak menyayat hati lah dengan masih ada sikap-sikap yang memulakan. Okey, macam biasa saya mohon kepada semua pendengar agar dapatlah bantu untuk masuk ke dalam page, dalam grup ini cerita kita. Okey, masuk dalam grup ni dan anda boleh post apa saja yang anda nak, kecuali bahan-bahan politik apa semua tu kita akan delete lah sebab kita nak bersatu kan. Jadi tak kira dari mana pun, walaupun anda daripada Brunei, Singapura, Indonesia, anda boleh kongsi cerita yang benar-benar berlaku pada anda. Tak kisah kisah seram ke, kisah sedih, kisah kejayaan anda yang boleh jadi inspirasi pada orang lain, kisah-kisah yang anda alami yang anda rasa special untuk dikongsikan, dan anda boleh kongsikan di grup ini. Dan setiap orang yang kongsikan cerita itu, insyaAllah yang mana terpilih saya akan baca di channel saya sendiri lah, di channel Ini Cerita Kita. Anda boleh subscribe channel Ini Cerita Kita supaya anda dapat tahu kemungkinan cerita anda tu dapat saya baca dan saya upload ke channel ICK lah. Okey, dan akhir kata daripada saya, yang baik semua daripada Allah, yang buruk semua daripada saya. Saya minta maaf kalau ada tersilap saya baca atau tak selesa orang mendengarnya. Saya minta ampun dan minta maaf. Dan saya mohon sangat subscribe channel saya, like dan share untuk ramai lagi orang dapat tahu kisah-kisah yang berlaku di sekeliling kita yang kita tak tahu pun benda ni pernah terjadi, dan rakan-rakan kita sudi bercerita kepada kita dan saya akan membacakan cerita mereka. Dan akhir sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.